yang Allah letakkan ganjarannya, dilipat gandakan ganjaran pahalanya, yang Allah tidak beri kepada bulan-bulan yang lain. Satu bulan yang Allah kata, beramallah, beribadatlah hamba-hambaku, dan aku akan berikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Inilah Ramadan Karim. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapakah Ramadan diangkat kemuliaannya melebihi bulan-bulan yang lain? Kalau orang tanya kita, pasal apa Ramadan ni dia mulia? Pasal apa Ramadan ni dia hebat? Allah jawab dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Oleh sebab diturunnya ke Al-Quran dan bertepatan pula dengan Ramadan, maka Ramadan diangkat kemuliaannya melebihi bulan-bulan yang lain. Kenapa tuan-tuan? Al-Quran. Al-Quran. Maknanya di sini, Tuhan punya Ramadan Al-Quran. Tuan-tuan pegang betul-betul. Pegang sampai bila-bila. Tuhan punya Ramadan adalah Al-Quran. Maknanya juga di sini, kalau setiap kali kita sambut Ramadan, setiap kali kita berada bulan Ramadan, setiap kali kita nak sambut Ramadan, kita dengan Al-Quran duduk macam tu juga. Kita dengan Al-Quran masih lagi jauh. Kita dengan Al-Quran masih lagi rendah. Apa maknanya kita berada dan menyambut bulan Ramadan? Inilah kelebihan Al-Quran. Al-Quran kitab terakhir untuk Nabi terakhir. Kitab-kitab yang diturunkan daripada langit sama dengan 4 kitab dan 3 kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani. Diturunkan kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud, diturunkan dalam bahasa Qibti. Diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS, diturunkan dalam bahasa Syriani. Dan terakhir sekali, Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab Quraisy. Nak menggambarkan Al-Quran ni penutup bagi segala kita. Kata Ibn Abbas, bapa sahabat Nabi SAW, Asasul Kutub Al-Quran. Asas kitab-kitab adalah Al-Quran. Asasul Quran Al-Fatihah. Asas kepada Al-Quran Al-Fatihah. Wa asasul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Dan asas kepada Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dasar ini kita nak ambil tentang bagaimana kalimah-kalimah basmalah. Hari ini kita bincang-bincang, tazkirakan. Sambil kita kongsi-kongsikan hal ini. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk sebenarnya saya bagi kemuliaan Al-Quran disebabkan bulan ni bulan Al-Quran. Eloklah kita pun baru sambut nuzul Al-Quran. Baik, Al-Quran mempunyai nama-nama yang tertentu. Dia ada 6 nama. Al-Dhikri, Al-Furqan, Al-Wahyu,
Itu adalah salah satu nama-nama Al-Quran. Tapi yang kita panggil ini Al-Quran lah. Dan saya fokuskan satu, iaitu salah satu nama Al-Quran itu Al-Furqan. Al-Furqan yakni pembeza. Maksud Al-Furqan adalah pembeza. Dalilna tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakunu lil 'alamin nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hamba-Nya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Ini salah satu nama Al-Furqan. Satu hari saat demi Isya dengan gerombolan-gerombolan dari mai ke Madinah. Sampai ke Madinah, dia bertemu dengan isteri Rasulullah SAW, yang Sayyidatina Aisyah. Maka ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Nabi ni macam mana? Dia tanya Aisyah, akhlak Nabi ni macam mana ke akhlak Nabi ni? Maka kata Aisyah, fa inna khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Kalau kamu nak tengok akhlak Nabi, kalau kamu nak tengok perangai Nabi, kalau kamu nak tengok tabiat Nabi, tengoklah Al-Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mulianya Al-Quran menyebabkan mulianya sesuatu benda. Mulianya Al-Quran ni menyebabkan satu tempat itu akan meraih kemuliaan daripada Al-Quran itu. Saya nak kisah sedikit tentang sejarah penurunan Al-Quran. Baik, Al-Quran yang kita baca sekarang ni, awal dia turun mana sampai apa ni. Baik, Al-Quran diturunkan di dalam 3 peringkat, iaitu tiga peringkat. Awalnya Al-Quran ni dia duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam kita dengan telefon kita, sat poket, sat ni kan. Begitulah Al-Quran. Awal sekali ni duduk di sisi Allah. Nak nampak mulianya Al-Quran ni. Dan berlakulah peringkat penurunan Al-Quran yang pertama. Allah ambil Al-Quran, Allah letakkan di Lauh Mahfuz. Itu di singgah-sana Allah. Singgah-sana Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Bahkan kitab yang kamu dustakan itu sebenarnya tersimpan kukuh di Lauh Mahfuz. Itu peringkat yang pertama. Dan berlaku peringkat penurunan Al-Quran yang kali kedua. Di sinilah telah menempatkan sejarah turunnya Al-Quran di dunia ini. Maka peringkat penurunan Al-Quran kedua, Allah telah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, ambil Al-Quran ini buat turun sekaligus. Bukan buat turun satu ayat, bukan buat turun satu juzuk, bukan buat turun 4 makro, 1 makro. Buat turun Al-Quran sekaligus. Maknanya 114 surah, 30 juz, 6,236 ayat turun ke langit dunia yang dikenali sebagai Baitul Izzah. Allah perintahkan Jibril ambil Quran ini buat turun di Baitul Izzah. Itu di langit dunia yang pertama. Maka dari sinilah berlakunya penurunan Al-Quran ke dada Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hampir-hampir kepada 23 tahun. Ini penurunan Al-Quran yang peringkat yang ketiga sekali. Diturunkan secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, sampailah hampir-hampir menjadi 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Diturunkan di kota Mekah
selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari, sebanyak 86 surah. Dan selepas itu berlakulah ketika Rasulullah SAW umur dia 54 tahun, penghijrahan Nabi ke kota Madinah. Dan di situ diturunkan selama 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, sebanyak 28 surah. Maka ayat-ayat Al-Quran ini dia ada bagi kepada dua. Satu dipanggil sebagai ayat-ayat mutasyabihat, dan satu lagi dipanggil sebagai ayat muhkamat, yakni ayat yang jelas. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, jelas Allah perintahkan untuk kita melakukan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, jelas Allah perintahkan kita untuk melakukan hukum-hukum qisas. La taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada zina, itu jelas. Yang tak jelas dinamakan ayat mutasyabihat adalah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan syurga dan neraka, azab kubur, iaitu satu benda yang kita akan lalui lagi. Syarat nak lalui benda-benda ni kena mati dulu, baru boleh benda ni. Maka benda-benda yang kita di luar jangkaan kita ni, bagaimana keadaan huru-haranya hari kiamat tu, semua tu di luar kotak fikiran kita tu, itu dipanggil ayat-ayat mutasyabihat yang perlu kita rujuk dan perlu kita berhadapan dengan alim-alim yang lebih faqih tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ambil sikit tentang, tadi dah selesai sejarah penulisan Al-Quran, sedikit saya nak ambil ini tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Selepas diturunkan ke dada Rasulullah SAW, bagaimanakah Rasulullah menyusun ayat demi ayat, diarahkan siapa yang tulis, sampailah kepada kita hari ini. Baik, yang pertamanya ketika mana Rasulullah SAW menerima wahyu, sebab itu dipanggil nuzul Quran. Nuzul Quran ni bermaksud hari turunnya Al-Quran. Sebenarnya tuan-tuan, dia ada dua khilaf. Pertama adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan. Kedua 24 Ramadan. Tapi lebih kuat lagi adalah 24 Ramadan. Maknanya esok kot hari 22 23 kan ni, no? Esok hari besar kan? Hari turunnya Al-Quran. Itu lebih ada dalilnya lagi. Kalau yang saya tahu, pada 17 Ramadan itu berlakunya peperangan Nabi yang pertama, iaitu peperangan Badar. Kan dalam peperangan Badar berlaku 17 Ramadan. Tak diceritakan tentang turunnya Al-Quran. Kan kita dapat cerita-cerita dulu Nabi bila terima Al-Quran ni, dia sedang duduk, dia sedang berkhalwat di gua Hira kan, iaitu datang Jibril menyeberangi seorang lelaki yang membawa satu kotak. Dalam kotak tu berisinya Al-Quranul Karim, dipeluknya Nabi, disuruh baca Nabi. Itu cerita turunnya Al-Quran lah. Hari turunnya Al-Quran tu, bila Nabi turun pada Gua Hira, dipandang ke langit, nampak sekali lagi wajah asal Jibril yang mempunyai sayap 60. Kisah dia banyak tentang Al-Quran ni. Yang kita dapat tahu 17 Ramadan adalah berlakunya peperangan Badar, yang mana Sayyidina Ali yang Abi Talib ni, dia selak di kemah, dia nampak Rasulullah berdoa, sampai nampaklah putihnya lengan Rasulullah, sehingga menampakkan air mata Rasulullah ni menitis setitik daripada janggut dia tu. Ya Rasulullah berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku ya Rabb, kalaulah Islam hari ni kalah, bermaksud tak adalah Islam selepas ni. Sebab tu yang Allah turunkan bantuan dengan tentera-tentera para malaikat, panggil tentera-tentera ini melawan tentera-tentera kufar kata. Itu hak sejarah. Tak ada dalil tentang 17 Ramadan ni. Tapi kalau 24 Ramadan banyak dalil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. 2-3 dalil ada tentang Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
Nabi kata malam Lailatul Qadar carilah pada malam 21 sampai 30. Maknanya 24 Ramadan termasuk malam Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil. Dan Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya Allah kata sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkatan dan kamilah yang menjaga kemuliaan Al-Quran itu. Maknanya di malam yang penuh keberkatan itu daripada 21 sampai 30. Tapi 7 Ramadan ni kebanyakan kita sambut pada 17 Ramadan. Yang kita tahu 7 Ramadan hari pertempuran peperangan yang pertama dalam Islam. Baik, teruskan lagi sikit lagi. Iaitu tentang diturunkannya Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali diturunkan Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Huzaifah al-Yamani, Umar al-Khattab, 4 orang sahabat yang mulia. Zaid bin Sabit, ini orang paling lama sekali menulis Al-Quran. Diarahkan sahabat-sahabat Rasulullah tu menulis Al-Quran ataupun menghafalkannya Al-Quran. Disebabkan pada zaman itu tidak terdapatnya alat untuk menulis, tidak terdapatnya sebarang kertas ataupun alat-alat tulis, maka banyaklah sahabat ketika itu mereka tu menghafal. Ada menghafal setengah, ada menghafal seluruh, ada menghafal setengah beberapa juzuk saja. Asalnya Al-Quran hafal, itulah dia. Hafal itu. Dan ada juga yang menulis. Disebabkan tidak terdapat alatan-alatan untuk menulis, maka banyaklah sahabat-sahabat menulis di pelepah-pelepah kurma, ditulis di daun-daun, ditulis di batu-batu, dan diambilnya itu disimpankan di satu tempat ataupun di satu rumah. Contoh hari ini turunnya ayat ni, maka sahabat salin, habis salin, simpan di rumah kau ni, ambil simpan. Berkekalan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampuk pemerintahan diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq berlakulah satu peperangan yang dinamakan peperangan Ar-Ridah yang berlaku di Al-Yamamah. Satu tempat nama Al-Yamamah tempat tu. Peperangan ni panggil peperangan Ar-Ridah, iaitu peperangan memerangi orang-orang yang murtad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar wafat, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bukan sikit yang keluar Islam, puluhan ribu dengan termakan hasutan Musailimah Al-Kadzab, itu nabi palsu yang memfitnah ataupun mengadu domba kepada orang Islam ketika itu. Hampa jangan bayar zakat. Bayar zakat apa? Duit ni duit kita kerja dengan peluh kita sendiri, tak perlu bayar zakat. Kan zakat adalah satu rukun Islam. Maka Abu Bakar tengok puluhan ribu yang keluar daripada Islam, maka ia melancarkan peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Ar-Ridah. Peperangan memerangi orang-orang yang murtad. Dia murtad sebab dia tak mau bayar zakat. Zakat rukun Islam. Maka dalam peperangan itu banyaklah penghafal Al-Quran yang syahid di medan pertempuran itu. Maka ini telah membimbangkan Umar Al-Khattab. Umar bimbang sebab banyaknya kehilangan nyawa orang yang menghafal Al-Quran. Dia takut terhapusnya Al-Quran itu. Maka disyorkan pada Abu Bakar agar Al-Quran itu dimushafkan. Dulu tak main Quran, dimushafkan, dibukukan menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar tidak setuju, sebab dia kata Nabi tak pernah pesan pada aku suruh bukukan.
takut terjadi hukum bid'ah apa kepada bid'ah. Maka disebabkan atas nasihat dan petunjuk dari Allah SWT, maka dia pun bersetuju untuk ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW diambil dan dimushafkan. Maka dia telah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk dibantu oleh beberapa orang sahabat dia untuk membukukan mushaf yang diambil daripada daun-daun, tulang-tulang, batu-batu, pohon-pohon pelepah kurma tu disalin balik. Kata Zaid bin Sabit, kalaulah diletakkan bukit di atas kepala aku, nescaya aku rasa ringan lagi daripada nak menyalin ayat-ayat Al-Quran di sini. Maka berlakulah kerja buat ni siap dalam 2 tahun semasa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun siap satu mushaf. Tapi ingat, mushaf ketika itu yang diturunkan tidak ada sebarang titik, tidak ada sebarang doktul macam yang kita tengok dalam Quran ini. Ba ada titik, ta ada titik, mai sin tak ada titik, shin pula ada titik. Ini berlaku ni. Ini berlaku penambahbaikan selepas ni. Saya nak akan ceritakan siapa yang buat ni, siapa letakkan ni, siapa yang itu. Tidak ada sebarang titik, tanda pun tak ada. Macam mana ba, baca itulah ta. Macam mana dal, baca itulah zal. Macam mana sin, begitulah shin. Macam mana fa, begitulah qaf. Tak ada, beza. Tuan-tuan, turun ketika itu titik apa tak ada. Kalaulah diturunkan zaman kita sekarang ni dengan tak ada titik, tak ada apa, agak-agak kita boleh baca lah. Dalam 20 titik tu pun melenjong mata, tambah tak ada titik. Kan? Dulu kita duk mengaji, kan kita mengaji dulu, kita ajar titik kan. Oh ni alif di atas, dia ada lain. Sekarang tak macam tu dah. Dulu kaedah lain, sekarang kaedah lain. Dulu kan kita ajar dengan titik sekali. Alif 1 titik, ba 1 titik, ta 2 titik, sa 3 titik, mai pula jim 1 titik di tengah. Dulu cara mengaji tu sebut titik. Lah dah dah. Mengaji tu rupa tu dengar betul lah. Sampai kat dalam yang kuning, berhenti buat bulu kuning. Pasal apa tak tahu. Saya pun tak faham kod mana dia pegang. Kod lah guru tu dengar, oh lam yang kuning ni dengar macam kuning nak isu hang bawa lah peluk kuning nah. Balik habaq Ramadan mak tok guru suruh buat peluk kuning. Habis buat peluk kuning dengan dia dengan tok guru tu habis terus tak mengaji. Kaedah apa saya tak tahu. Nah. Itu cara dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Selepas mana pemerintahan Abu Bakar Siddiq, maka Zaid bin Sabit telah menyiapkan satu mushaf. Mushaf itu dia mushaf Abu Bakar. Wafatnya Abu Bakar, maka tampuk pemerintahan dia oleh Amir Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab tidak berlaku sebarang penuhan, tidak berlaku sebarang penulisan, tidak berlaku sebarang penambahbaikan kepada Al-Quran itu. Duk macam tu juga. Mushaf itu disimpan oleh Hafsah. Mushaf itu disimpan oleh Hafsah. Itu anak kepada Umar Al-Khattab yang merupakan isteri Rasulullah sendiri. Sebab kenapa letak kepada Umar Hafsah? Kerana ia pada ketika itu orang yang pandai menulis, yang boleh menulis, yang boleh membaca adalah Hafsah binti Umar. Baik, selepas wafatnya Umar yang tidak berlaku sebarang penambahbaikan, inilah berlakunya zaman penulisan resam Osmani. Tampuk pemerintahan diambil oleh Osman bin Affan. Ketika mana pemerintahan Osman bin Affan, Islam telah berkembang dengan luas. Sampailah ke negeri Syam, sampailah ke negeri Kufah, bahagian Iraq. Islam, banyak orang yang memeluk Islam. Maka ketika itu orang Islam, dia membaca Quran dengan bersandarkan kepada sahabat-sahabat yang dihantar oleh Osman bin Affan. Dari Syam dihantar Ubay bin Ka'ab untuk mengajar Al-Quran kepada orang penduduk-penduduk Syam di sana. Dan di Kufah, iaitu di bahagian Iraq,
Osman Khalifah telah menghantar Abdullah bin Mas'ud untuk mengajar penduduk Islam di sana untuk membaca Al-Quran. Oleh kerana bawaan yang dibawa oleh sahabat-sahabat itu berlain, Ubay bin Ka'ab dia baca macam ni, Abdullah bin Mas'ud baca macam ni dah. Abdullah bin Mas'ud baca Sabbihisma rabbikal a'li alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahadi walladhi akhrajal mar'i. Beza. Mai Ubay bin Ka'ab Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Dia tak sebut macam Abdullah Mas'ud tadi. Oleh sebab perbezaan bacaan di antara orang sini, penduduk sini dengan penduduk sini, maka berlakulah pergaduhan sesama orang Islam. Pasal apa? Hampa baca Quran tak betul, kami yang baca betul. Puak hampa baca Quran salah, puak kami baca betul. Kuanu pula hampir-hampir terjadi pembunuhan di antara orang Islam ketika itu. Disebab apa? Al-Quran. Ini nak memertabatkan Al-Quran. Maka ini telah membimbangkan Huzaifah Al-Yamani. Maka dicadanglah kepada Khalifah Osman agar Al-Quran itu dibukukanlah sekali lagi, dimushafkan sekali lagi. Dicadang kepada Sayyidina Osman. Maka Sayyidina Osman melihat, tengok hampir terjadi pergaduhan sesama orang Islam itu, untuk meleraikan atau menamatkan pertelingkahan sesama Islam, dia pun setuju untuk Al-Quran itu yang disimpan di rumah Hafsah ketika itu diambil dan disalin menjadi 6 buah mushaf. Ini yang dikatakan mushaf Osmani. Berlakunya, pasal apa kita panggil Quran Osmani? Sebab berlakunya penulisan itu di zaman Khalifah Osman bin Affan. Tuan-tuan kena ingat, Al-Quran ada 2 jenis. Satu dia panggil Quran Qiyasi, ataupun dulu kita kecil-kecil mengaji Quran Majid, Quran Qiyasi atau Imla'i ataupun Baghdadi. Dia ada beza. Beza dari segi penulisan. Baca sama, dari penulisan cukup berbeza. Kalaulah kita nak ibu-ibu kan, anak kita mengaji kafar. Mengaji kafar, habis-habis mengaji, ustazah kata besok dah habislah Iqra, semua bawa Quran. Ustazah kata bawa Quran yang Osmani. Anak pun balik mai kita, ayah, esok ustazah suruh bawa Quran Osmani. Kita dah fikir, apa dia Osmani? Macam mana Osmani? Mak pun fikir, apa dia Osmani? Nak tanya lelaki aku, lagi teruk pada aku, dia pun tak tahu. Habis kita sebab apa? Sebab kita pun tak tahu. Saya beri panduan satu je. Pergi kedai. Nak tahu Osmani tak Osmani, buka muka surat pertama tu tahu dah. Muka surat pertama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dia bermula, Alhamdu dia bermula dengan Hamzah wasal. Kalau Quran lama dulu, Quran Majid ataupun Qiyasi, dia tak ada Hamzah wasal, dia buat alif. Alif tu lah Hamzah, Hamzah tu lah alif. Itu panggil Qiyasi, Quran Baghdadi ataupun Quran Majid. Kalau buka-buka Quran tu adanya Hamzah wasal, itulah Osmani. Baru takat ni panjang lagi. Dan itu kaedah mudah untuk kita nak kenal. Sedikit nanti saya ambil surah Fatihah dan basmalah terakhir. Baik, sedikit lagi. Selepas itu maka terbentuklah 6 buah mushaf. Satu mushaf dihantar ke Mekah dinamakan sebagai mushaf Makki. Satu mushaf dihantar ke Madinah dinamakan sebagai mushaf Madani. Satu mushaf dihantar ke Syam dinamakan sebagai mushaf Syami. Dihantar ke Basrah dinamakan sebagai mushaf Basri, dan disimpan oleh Khalifah Osman bin Affan sendiri, itulah dinamakan sebagai mushaf Imam. Maka di situ bermulanya, selesainya pertelingkahan di antara sesama Islam berkaitan dengan Al-Quran. Tuan-tuan ingat, masa tu tak ada titik lagi, tanda apa pun tak ada.
Sadu tak ada, sukun tak ada, titik tak ada, apa pun tak ada lagi. Tanda masjid tu semua tak ada lagi. Maka sampailah ke era Muawiyah bin Abu Sufyan, orang pertama yang meletakkan nuqat, dipanggil nuqat maksudnya titik. Nuqat dalam Al-Quran ialah Abu Aswad Al-Duwali. Dia inilah orang pertama yang meletakkan nuqat, itu tanda-tanda di dalam Al-Quran untuk orang mudah membaca Al-Quran. Semasa tu banyak dah orang peluk Islam. Banyak sangat dah orang yang berminat untuk membaca Al-Quran. Jadi untuk memudahkan, sebenarnya awal dia tak mau. Kan kita tahu kan berlaku peperangan Jamal, berlaku perang lagi orang Islam ni di antara Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia ni bahagian duduk, dia ni orang bahagian Ali bin Abi Talib. Abu Aswad Al-Duwali ni mula tu dia rasa berat. Dia rasa berat nak letakkan titik-titik kat huruf Al-Quran ni. Tapi satu hari bila dia duduk di tengah jalan, ini kuasa Allah SWT, tiba-tiba datang seorang pemuda sambil membaca Al-Quran. Ayat yang dibaca itu pun adalah ayat yang salah. Dia terkejut. Dia ni orang yang pakar dalam Al-Quran, Abu Aswad Al-Duwali ni. Dia kata, salah ni pemuda ni baca ni. Tak betul. Timbul di hati dia tu untuk menerima tawaran Muawiyah bin Abu Sufyan untuk meletakkan bagi agak mudah orang membaca Al-Quran. Tapi disebabkan dia tu orang alim, terasa berat. Besar dia. Kan Ali dengan Muawiyah tu musuh itu. Maka esok berlaku lagi benda yang sama. Ini yang dikatakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu lagi pemuda yang terjadi dengan membaca satu ayat Quran, yang ayat Quran tu dia baca dengan kesalahan yang cukup banyak. Hari ni dia tak ditengok dah. Dia panggil pemuda tu, dia kata besok mai sini, aku akan ajar kamu bagaimanakah membaca Al-Quran tu dengan betul. Besok mai tu dia bawa satu tongcat ke apa, tunggu dikasihkan tongcat. Ambil, bila aku buka mulut, letakkan baris atas. Kata Abu Aswad Ad-Duwali. Bila aku senyum mulut, letakkan baris tu di bawah huruf. Bila aku muncungkan bibir, maka letakkan baris depan di atas huruf tu. Ini asal dia berlakunya baris fathah, kasrah dan dhammah. Baik. Itu asal berlakunya. Kita baris fathah kita panggil apa? Agak-agak lah. Baris fathah. Fathah ni baris atas. Kasrah bawah. Dhammah depan. Salah. Itu adalah kaedah mudah kita nak kenal. Ni baris di atas ni baris bawah. Dalam Arab, fathah berarti buka. Kasrah berarti senyum. Dhammah berarti berhimpun. Kita duk baris atas, baris bawah, itu kaedah mudah. Makna dalam Arab buka, pecah dan berhimpun. Fathah, kasrah dan dhammah. Itu asal daripada fathah, kasrah dan dhammah. Maka Abu Aswad pun dia setuju. Maka dia tengok, maka dia pun setuju terima tawaran Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu kan? Baik, itu pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan berlakunya penambahbaikan ke atas huruf-huruf Al-Quran ketika itu. Baik. Peringkat kedua, tadi baru ada baris atas, baris bawah, baris tengah. Titik tak ada lagi. Peringkat kedua penyusunan Al-Quran bersama ni berlaku pada yang disediakan nuqat i'rab. Tadi nuqat i'jam, kali ini nuqat bukan. Tadi nuqat i'rab iaitu Abu Aswad Ad-Duwali. Peringkat kedua berlaku nuqat penambahbaikan nuqat i'jam yang dipopuleri oleh Yahya bin Umar dan Nas bin Hashim dengan arahan Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi. Pemudahan yang kejam. Hajjaj Yusuf ni orang yang sangat kejam, tapi jasa dia ada. Dia ni dulu siapa bangkang tak cakap banyak, terus potong kepala. Lawan dia habis. Orang yang panggil masuk istana tu tak keluar dah, tahu dah mesti mati.
Tapi dia kalah dengan satu ulama, saya lupa dah ulama dah. Ulama apa dah dia panggil itu, dia pun terpukau dengan kebijaksanaan ulama tu. Dia memerintahkan Yahya bin Ya'man dan Nabi Asim untuk meletakkan nuqat ijam, iaitu titik-titik pada huruf. Ini nak mudahkan lagi. Ba ada satu titik, ta ada dua titik, sa ada titik, jim satu titik tengah, untuk memudahkan orang-orang Islam untuk membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimiliki Allah, saya pun tak tahu nak bayangkan kubur yang Allah letakkan, bagaimana kubur hak mereka disebut tadi ni, bagaimana keadaan kubur mereka yang Allah letakkan di situ. Keadaan keindahan kita tak tahu. Kita wakaf Quran pun pahala duk mengalir selalu orang baca. Tambah mereka ni beratus juta bilion orang duk baca dengan kebaikan buat ni. Apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Baik, terus peringkat ketiga, peringkat yang keempat, iaitu penurunan penambahbaikan. Ingat tadi mula-mula letak baris, lepas letak baris letak titik, lepas titik, inilah berlaku penambahbaikan yang dipopulari, itu meletakkan tanda tasdid, tanda sukun, tanda berhenti, tanda duzuk, tanda sujud tilawah, bermacam-macam dia dinamakan sebagai doktul. Yang tadi ini nuqat, sekali doktul. Maka ia dipopularikan oleh Khalil Ahmad Al-Farahidi. Dia inilah orang yang mula-mula meletakkan sabdu, meletakkan tasdid, meletakkan sukun, meletakkan tanda juzuk, meletakkan tanda waqaf, adalah Khalil Ahmad Al-Farahidi. Dan terakhir sekali, peringkat kelima, penambahbaikan Al-Quran berlaku di negara orang Yahudi dengan berlaku pada tahun Hijrah 1113 bersama dengan 1694 Masihi. Tahun ini berlaku di negara orang, bukan negara orang Islam. Itu berlaku di Hamburg. Hamburg mana? Jerman. Berlaku di Jerman dengan tulisan misi cetak dalam tulisan Khat Nasr sampai hari ini. Inilah negara yang pertama sekali meletakkan, menambahbaikan pada Al-Quran. Iaitu yang terakhir, sedikit saya nak ambil tentang penulisan basmalah. Last, cukuplah kan? Saya nak balik dah sikit lagi. Dan tentang penulisan basmalah, saya minta hari ini kita kongsi ilmu, grup perempuan dan grup lelaki. Kita kongsi ilmu. Baik, nak ulas tentang bismillah. Kalau sempat saya ambil Al-Fatihah. Baik, di dalam Al-Quran terdapat 114 surah, betul? Betul. Dan satu surah tak diletakkan kalimah basmalah. Siapa tahu? Alhamdulillah, perempuan satu, lelaki kosong. Ni bulan puasa kena lah. Okey, baik. Ingatlah, 114 surah, satu surah tak letakkan kalimah basmalah, iaitu At-Taubah ataupun Baru'ah. Jumhur ulama kata haram. Sepakat ulama kata haram sebab baca basmalah. Dan sedikit ulama kata makruh. Sikit sangat. Dan tidak ada seorang ulama mengatakan sunat baca basmalah pada surah At-Taubah itu, sebab ia diturunkan dengan peperangan, dengan pedang. Sedangkan tak boleh meletakkan kasih sayang Allah pada surah yang diturunkan dengan pedang. Baik, kita dah faham 114 surah dan satu surah tak terletak dalam itu surah At-Taubah. Soalan saya, berapakah kalimah basmalah yang ditulis dalam Al-Quran? Tadi 114. Kita fikir-fikir, segar sikit otak kita, duduk letih saya puasa, saya faham. Nak fikir sikit, kita kongsi-kongsikan ilmu. Nanti orang tanya kita tak boleh, kita senang nak jawab. Tadi 114 surah, satu surah tak ada kalimah basmalah. Soalan saya, berapa kalimah Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam Al-Quran itu? 113.
Perempuan kata 113. Setuju semua? Tak setuju. Ada yang tak setuju depan ni. Berapa? Sebab kata 114? Okey, 114. Confirm 114 ke 113? 14. 113. Lebih berapa? Tak tahu. Itu soalan yang tepat, tak tahu. Baik, lelaki, 114. 114 juga. Kan tak ada satu surah. 113. Yang mana satu? 14 atau 13? 13. Lelaki confirm 113, perempuan confirm 114. Jawapannya 114 juga. 2-0. Bulan puasa kena kosong. Sebab apa? Terdapat satu lagi kalimah di tengah ayat, itu adalah surah An-Naml. Innahu nafi Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini ada daripada Sulaiman dan sesungguhnya tulisan itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Makna kalimah tu ada 114 jugalah. Kan? Baik, fikir lagi, sikit fikir. Berapakah kalimah basmalah yang kalimah muqaddimah basmalah itu di awal ni lah, awal surah kan, yang ada dalam Al-Quran. Dia buka surah bismillahirrahmanirrahim wailul likul hasatu. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Awal surah. Berapa kalimah yang terletak di awal surah? 113. Lelaki ni confirm dapat cepat ni. 113 betul kan? Okey, sini 113 agak. Confirm 113. Jawapan dua-dua salah. 0-0. Tapi perempuan masih lagi dua. Okey? Baik. Kita tengok betul-betul. Bismillah selalu letak di awal surah, kecuali pada surah An-Naml, itu pada innahu fi Sulaiman tadi kan. Tetapi kita buka Al-Quran balik nanti, kita buka muka surat itu, kita akan jumpa apa? Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buh nombor 1. Maknanya bismillah pada surah Al-Fatihah itu bukan bismillah pembukaan, dia adalah ayat. Kita tengok muka surat 2, bismillahirrahmanirrahim, dia tak buh nombor pun. Sebab bismillah pada surah Al-Baqarah adalah bismillah pembukaan. Maknanya basmalah pada Al-Fatihah merupakan satu ayat daripada 7 ayat surah Al-Fatihah. 7 ayat pada surah Al-Fatihah. Last saya nak ambil. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah handphone. Handphone murahnya. Baik. Kalimah Allah. Kan? Berapakah kalimah Allah di dalam Al-Quran? Sebab tu saya faham minta ni. Tak boleh tengok Google lah. Berapa? Ada tengok Google apa? 2? Tak betul. 2664. 2664 kalimah ditulis dalam Al-Quran. Itu kita tak bincangkan lagi benda-benda lain lah. Ayat berapa, kalimah berapa, titik berapa, semua sabdu berapa, semua kan. Okey, saya ambil sedikit last tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah satu surah yang paling mulia. Di dalam 114 surah, Al-Fatihah merupakan surah yang paling mulia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang paling mulia adalah Ayatul Kursi. Surah yang paling mulia adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali. Surah-surah lain ni turun sekalinya, tapi Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali. Pertama turun selepas peristiwa Isra wal Mi'raj, apabila Nabi menerima perintah salat sehari 5 waktu. Dan selepas itu turunlah sekali dengan surah Al-Fatihah ketika itu. Itu kali pertama. Kali kedua turunkan di kota Madinah selepas hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dulu tak pergi Madinah, di Yasrib. Selepas penghijrahan Rasulullah ke kota Madinah, ulama dia
dia ada khilaf. 16 atau 17 bulan Nabi di sana. Sama ada 16 bulan atau 17 bulan Nabi berada di kota Madinah, yang mana Nabi dan sahabat dia itu solat dengan berkhiblatkan Masjidil Aqsa. Hampir Ramadan 16 atau 17 bulan. Maka terjadilah satu peristiwa ketika Nabi solat di Masjid Qiblatain. Ketika mana Nabi solat Zuhur, dalam rakaat yang kedua tu turunlah. Disebabkan apa tau? Sampai 16, 17 bulan tu, maka orang kafir sindir Nabi. Tengok Muhammad, mai tempat kita bawa agama baru, tapi solat ikut kita. Itu Masjid Al-Aqsa ni, orang kafir pun, orang Yahudi pun kiblat daripada di Masjid Al-Aqsa. Maka berlakulah peristiwa ni ketika mana Nabi berada di Masjid Qiblatain. Ketika itu Nabi rokok pada solat Zuhur rakaat yang kedua, turun sekali perintah agar diubahkan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Dan di situ turun sekali lagi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Mana 2 kali turun surah Al-Fatihah itu. Dan ingat, Fatihah ni surah dia ada banyak nama. Pertama, dia panggil Ummul Quran. Kita biasa dengarkan Ummul Quran. Kita mulakan dengan Ummul Quran. Nama Fatihah lah tu. Yang kerap kita dengar Fatihah. Fatihah ni buka, pembukaan. Ummul Quran, ibu segala Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dinamakan sebagai Fatihatul Kitab, pembukaan kitab. Kita buka kitab, nampak yang mula-mula adalah surah Al-Fatihah. Dia juga dipanggil As-Sabi'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nak solat apa pun kena baca. Rakaat pertama Fatihah, kedua Fatihah. Nak buat 40 rakaat ke, 20 rakaat ke, 8 rakaat ke, 2 rakaat ke, setiap rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Sebab tu dia kata As-Sabi'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang-ulang. Dan dia juga dinamakan sebagai Al-Du'a. Sebab apa tahu? Dalam Al-Fatihah tu ada 3 kategori. Pertama, kita puji Allah. Kedua, kita ikrar dengan lidah kita. Ketiga, kita berdoa. Sebab tu dinamakan Al-Du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Puji Allah tu, Allah Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjaga alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang pengasih dan penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang kuasai hari kiamat. Pujilah tu. Sampai ke Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar, tak puji dah. Hanya engkau aku sembah, kepada engkau aku minta pertolongan. Selepas pada tu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan jalan yang muka-muka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ada 3 kategori dalam surah Fatihah. Dia juga dipanggil sebagai Al-Munajat. Itu salah satu daripada nama-nama surah Al-Fatihah. Baik, terakhir, 3 kali terakhir dah tak habis lagi. Banyak isi ni tentang basmalah. Okey. Bismillah. Basmalah lah. Dia tak ada khilaf. Dia cuma satu tu. Kalau a'udzubillah, dia ada banyak. Dia banyak bacaan. Yang ni satu je. Semua qura' macam dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Siapa tahu dalam kalimah basmalah terdapat satu huruf yang digugurkan. Tapi kena baca, tak baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada marker buat tanah. Di flat sana saya ada marker, saya tulis senang sikit. Okey. Whiteboard. Oh ya. Alhamdulillah tabaraka. Okey. Ya. Baik, last 5 minit lagi dah. Oh ni whiteboard ni ingat Syarmi. Alhamdulillah. Okey, baik. Sini. Okey. Okey. Okey, saya ambil bismillah.
Boleh nampak? Boleh ke? Okey. Tak payah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah. Yang kita nak baca ni lah. Ada tak satu huruf yang digugurkan, yang dihazafkan? Huruf apa? Laki. Dah kena 2-0, mengaku kalah kah? Alif. Perempuan kata alif. Laki? Laki huruf apa? Laki tak nak jawab. Betul alif. Itu dipanggil alif saghirah di sini. Okey? Kalau kita masuk masjid ke, kita buka Quran dulu. Alif ni takkan digugurkan. Sebabnya, kenapakah digugurkan huruf alif pada kalimah Allah? Dia ada kisah. Dulu zaman jahiliah mereka mempercayai tiga Tuhan. Itu Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Tiga jahiliah lah. Zaman undang-undang rimba. Dosa ni tepi jalan. Nak buat zina ni terang-terang. Nak bunuh orang bila masa boleh. Nak buat apa pun boleh. Itu panggil zaman jahil. Zaman jahiliah. Datangnya Islam membawa cahaya di Mekah. Banyaklah wanita-wanita diangkat kedudukan mereka lebih tinggi. Dulu perempuan ni tak pandang, bunuh. Dapat anak perempuan bunuh, membawa sial. Nampak? Itu yang dikatakan jahil. Datangnya Islam diangkat martabat wanita ketika itu. Baik, saya teruskan. Ada tiga Tuhan. Pertama, mereka percaya Allah. Sebab di situ ada Kaabah. Kaabah ni siapa punya? Allah punya. Dan dalam masa yang sama, mereka juga percaya atau bersembah kepada Al-Lata dan Al-Uzza. Kalaulah berlaku satu peristiwa upacara korban, seekor unta, kan? Dibahagi tiga. Sebahagian ni korban untuk Allah. Sebahagian ni korban untuk Al-Lata. Dan sebahagian lagi ni korban untuk Al-Uzza. Kita orang Islam, bila nak melakukan apa-apa perbuatan, amalan, makan, tidur, minum, berjalan, buat kerja, apa semua tu, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Tapi, orang jahilah dulu, mereka gunakan apa kita? Ini jangan tulislah. Nama Tok Kong ni. Okay? Apa macam ni? Kan? Apa tulis ni? Bismillah Al-Lata Al-Uzza. Dengan nama Allah dan Lata dan Uzza. Kalau ni pernah sembelih, kita sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi cara ni pas sembelih, Bismillah Al-Lata Wal-Uzza. Terus sembelih. Ni tak payah tulis lah ni. Ni tak payah tulis. Itu nak, sebab itulah. Jumhur ulama kata, kita buanglah alif khusairah ni bagi membezakan Tuhan orang Islam dan juga Tuhan orang kafir ataupun orang jahil ketika itu. Dan last sekali, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai umat Islam, pedoman kita adalah Al-Quran. Ramalan rujukan kita adalah Al-Quran. Apa-apa jadi pun, kita mesti kembali kepada kitab yang tertinggi, yakni Al-Quranul Karim. Seperti mana saya beritahu tadi, Sa'ad bin Hashim dia main Madinah, dia tanya Aisyah, ya Rasulullah, ya Aisyah, akhlak Nabi ni kami tak tahu macam mana kami perlu Islam. Kata Aisyah, kalau hampa nak tengok akhlak Nabi, tengoklah Al-Quran. Begitu juga kita orang Islam. Nabi ni sebagai petunjuk kepada kita, ataupun contoh yang terbaik bagi umat-umat dia. Jadi Al-Quran ni dia pembeza yang baik dan yang buruk. Yang baik kita ambil. Bagaimana Al-Quran mendisiplinkan orang Islam.
Begitu juga kita sebagai ni, hang cuai tulang ni pun akan dikira. Jadi, bila ada nak cari keberkatan, kita redha, betul redha. Aku dapat gaji banyak ni, cukuplah redha. Betul kita redha, tapi salah sebenarnya. Kita redha tapi tak usaha. Walaupun gaji kita itu kecil, kita terima dengan Allah, kita berserah pada Allah, redha kepada Allah. Dalam masa yang sama kita usaha menaikkan mutu ataupun kualiti kerja kita tu, barulah kita boleh berjaya. Kalau redha, mana boleh. Jadi usaha tu kena penting. Dan yang penting terakhir sekali, salahlah kita menghormati. Iaitu yang atas menghormati yang di atas, yang bawah tu hormat yang lebih atas. Barulah ada satu tim ataupun satu pasukan untuk kita bekerja dengan lebih Islam lagi. Jadi saya takat itu saja. Saya mohon ampunlah, maaf jika terdapat salah dan silap. Yang baik itu semua daripada Allah, yang tidak baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.